Netflix atau Netflix Incorporation ialah sebuah syarikat perkhidmatan penstriman video terkemuka di dunia dengan 214 juta keahlian berbayar di lebih 190 negara untuk menikmati siri TV, dokumentari dan filem yang terdiri daripada pelbagai genre dan bahasa. Netflix ditubuhkan pada bulan Ogos 1997. Ibu pejabat korporat Netflix berada di Los Gatos, California seperti gambar di bawah. Seterusnya, pengasas dan peneraju Netflix ialah Marsh Randolph dan juga Reed Hastings. Idea tercetusnya untuk penciptaan syarikat Netflix ialah apabila beliau harus membayar $40 kerana lambat memulangkan DVD, dan juga pada mulanya mereka ingin mencipta sesuatu seperti Amazon.com. Seterusnya, Netflix adalah gabungan dua perkataan iaitu net dan flix. Net berasal daripada perkataan internet dan flix berasal daripada perkataan flick, iaitu singkatan bagi movie dan filem. Nama Netflix ini diberikan berdasarkan servis dan perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat ini. Seperti yang kita tahu, Netflix merupakan syarikat yang menawarkan sewaan DVD. Mereka bersaing rapat dengan syarikat-syarikat besar seperti Blockbuster. Persaingan antara dua syarikat besar ini semakin sengit apabila Netflix menawarkan harga dan tempoh sewaan yang sama dengan Blockbuster. Seterusnya, pada tahun 1999, barulah Netflix memulakan konsep langganan ataupun subscription services, di mana pelanggan tidak lagi perlu menyewa satu DVD. Sebaliknya, dengan satu harga langganan yang tetap, pelanggan boleh menyewa pelbagai DVD tanpa had. Dalam pada itu, disebabkan Netflix ketika itu bergantung sepenuhnya kepada syarikat pengeposan tempatan sahaja, mereka mengalami kerugian yang sangat teruk. Oleh itu, Netflix telah menawarkan diri kepada Blockbuster dengan harga $50 juta. Tetapi, mereka menarik balik tawaran tersebut apabila Blockbuster mengatakan mereka hanya bersetuju jika Netflix bersetuju untuk mengubah nama mereka kepada Blockbuster. Seterusnya, pada tahun 2001, Netflix semakin berkembang. Akan tetapi, disebabkan isu saham.com bubble dan juga peristiwa 9/11, Netflix mengalami kerugian dan terpaksa memecat 1/3 pekerja mereka. Hanya pada penghujung cuti Christmas, harga sewaan DVD telah makin murah dan Netflix secara tidak langsung menjadi syarikat yang paling popular untuk hadiah Christmas. Seterusnya, pada tahun 2000-an, Netflix terpaksa beralih kepada idea yang baru iaitu kotak set, disebabkan oleh kekangan internet pada zaman itu yang begitu perlahan, di mana dengan kotak set ini pengguna perlu membuat turun kandungan di waktu malam dan kemudiannya mereka boleh menontonnya pada keesokan harinya. Akan tetapi pada waktu itu YouTube telah pun menjadi sangat-sangat popular. Oleh sebab itu Netflix sedar dengan populariti YouTube, jadi mereka telah membatalkan projek kotak set itu pada tahun 2007 dan projek itu telah pun sebenarnya lengkap sepenuhnya. Dan beralih pula kita kepada 2007, di mana Netflix akhirnya memfokuskan sepenuhnya kepada penstriman iaitu video on demand. Tetapi berbeza dengan DVD, mereka mempunyai 1000 judul sahaja, manakala untuk DVD yang mereka jual sebelum ni, mereka mempunyai lebih daripada 100,000 judul. Dalam hal lain, Netflix telah memperkenalkan satu sistem yang dikenali sebagai Cinematch. Cinematch merupakan satu sistem yang boleh memberi cadangan berdasarkan minat pengguna. Oleh itu, banyak kandungan filem yang tidak begitu popular tetapi telah ditawarkan di Netflix untuk memuaskan hati pelanggan. Dan akhirnya, pada tahun 2012, Netflix buat julung kalinya telah melancarkan original Netflix. House of Cards merupakan salah satu produk daripada original Netflix yang telah menjadi satu batu loncatan kepada Netflix, di mana mereka mempunyai produk mereka sendiri dan akhirnya Netflix berjaya berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dan akhirnya Netflix semakin hari semakin berkembang, beratus ribu kandungan telah dimasukkan dan malah pada tahun 2020 sahaja mereka telah mempunyai 192 juta pelanggan disebabkan oleh COVID-19 ini. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan reka bentuk grafik Netflix pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Perubahan adalah satu-satunya yang berterusan dalam kehidupan. Untuk menjadi relevan, kita mesti menyesuaikan diri dengan perubahan dalam persekitaran. Begitu juga dengan Netflix dalam reka bentuk logonya.
Logo pertama yang direka adalah pada sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000. Seperti yang diketahui, nama Netflix adalah gabungan dua perkataan iaitu net, internet dan flick, filem. Jadi, tidaklah menghairankan apabila syarikat memasukkan .com dan bentuk gulungan filem pada reka bentuk logo pertamanya. Logo tersebut mempunyai teks hitam ringkas dengan perkataan berpecah kepada net dan flick. Kemudian beralih pula kepada laman web Netflix di mana laman web pertama mereka bermula dari tahun 1999. Pada tahun tersebut, Netflix masih belum memahami skema warna merah mereka. Seperti yang dilihat dalam paparan slide, laman web mereka dipenuhi lebih banyak tulisan atau informasi maklumat berbanding gambar. Seterusnya, yang lebih menarik lagi adalah mengenai evolusi envelope atau dalam bahasa Melayunya adalah sampul DVD. Sedia maklum, perniagaan mereka pada dahulunya adalah dengan penjualan dan penyewaan DVD. Pada asalnya iaitu ketika tahun 1998, sampul merah itu bukanlah berwarna merah. Sampul pertama berwarna putih dan dibuat daripada cardboard. Pasukan DVD Netflix mengambil masa sedikit untuk menyempurnakan saiz, bentuk dan warna sampul surat. Kemudian, pada tahun 2000, warna sampul DVD tersebut telah bertukar kepada warna kuning. Selanjutnya, siapa sangka seawal tahun 90-an Netflix sudah pun mempunyai iklan perniagaan mereka. Tetapi tidaklah secanggih yang kita sangkakan seperti iklan pada era kini. Iklan Netflix pada tahun 1999 adalah dalam bentuk tiket filem yang bersaiz besar seperti gambar yang saya kepilkan. Menurut sumber, ia dijumpai di loteng sebuah rumah di Amerika Syarikat. Walaupun begitu, risalah dari tahun 90-an ini berjaya memperkenalkan banyak pelanggan awal kepada perkhidmatan Netflix pada ketika itu. Pada tahun 2001, Netflix telah mengubah logo dengan bentuk logo yang lebih sesuai dalam masa yang panjang, iaitu dia mengubah warna dan bentuk logo. Kita lihat di sini ada warna logo yang baru iaitu warna merah, putih dan hitam, di mana merah di belakang tulisan, di belakang font, dan di mana color font itu berwarna putih serta font tu di shadowkan berwarna hitam agar font tu menampak lebih menarik dan jelas. Okey, di mana seterusnya kita pergi ke laman web pada tahun 2004. Netflix ini sedang menyesuaikan diri dengan bentuk yang sesuai dalam era penstreaman. Okey, pada tahun kita lihat pada tahun 2001 di mana sampul DVD sudah berubah warna dari kuning ke merah putih. Dia akan mengikut logo warna lah, dan di mana di situ pada tahun 2001 kita tengok kat situ ada 5 sampul. Dia just tukar dia punya template saja. Warna dia akan kekalkan warna putih dan merah. Dan kita lihat dekat bawah tu pada tahun 2004 Netflix still menggunakan warna merah dan putih. Dan mungkin pada tahun yang sama Netflix telah mengeluarkan edisi terhad punya kulit, di mana iaitu memaparkan dua karakter iaitu Shrek dan Donkey agar mungkin dia akan menarik minat penonton mungkin. Dan seterusnya kita pergi ke laman web di mana tahun 2008 Netflix sudah memperkenalkan perkhidmatan streaming dengan lebih mudah. Tetapi kadar bilangan movie penstreaman tu agak terhad dan tidak banyak. Mungkin di sini Netflix pada tahun 2008 masih tidak terkenal dan movie-movie yang disediakan oleh Netflix tu tidak banyak, sebab tu tidak dapat menarik minat pengguna. Okey, kita lihat pada tahun 2014 dan 2015 di mana sampul DVD Netflix tidak mempunyai banyak perbezaan, di mana kita lihat pada DVD tersebut Netflix telah memperkenalkan website dia, di mana pada tahun 2014 dia tulis dvdnetflix.com. Dia memaparkan website itulah. Dan itu saja dari saya. Saya Hana dan saya akan teruskan pembentangan untuk tahun 2014 dan 2015.
Pada tahun 2014, Netflix membuat perubahan dengan mengemaskini logo mereka dari logo sebelumnya. Logo kali ini kelihatan sangat serupa dengan logo sebelumnya, tetapi terdapat beberapa perubahan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah penggunaan font yang lebih contemporary berdasarkan dua font yang digunakan, iaitu Gothenburg dan Gothenburg, untuk menampakkan logo yang lebih moden. Kedua, penggunaan ciri bayangan khas pada logo Netflix sebelum ini juga dibuang. Dan yang terakhir adalah penggunaan warna merah. Warna merah merupakan salah satu warna yang menonjol dan warna yang amat sinonim bagi Netflix. Bezanya kali ini, warna merah yang lebih terang digunakan berbanding warna merah sebelumnya. Seterusnya, dari segi laman web, pada tahun 2014, laman web Netflix kelihatan lebih kemas dengan penggunaan logo yang ditonjolkan di hujung web dan penggunaan warna web merah putih bertemakan warna logo yang digunakan. Pada tahun 2015 pula, tidak banyak perubahan yang dilakukan. Netflix hanya menambah paparan pop bawah yang membolehkan pengguna mencari sesuatu fungsi dengan lebih mudah. Selain itu, iklan Netflix pertama adalah pada Mei 2014 yang muncul di sebuah majalah terkenal Amerika, iaitu Wired, mengenai masa depan TV, iaitu TV Got Better. Iklan ini mengenai bagaimana teknologi baharu seperti penstreaman video sedang menyemarakkan zaman kegemilangan TV pada ketika itu. Akhirnya, iklan Netflix kedua disiarkan di web Times New York merupakan salah satu cara bagaimana Netflix mempromosikan sejarah asal mereka, iaitu Orange is the New Black. Seperti yang dipaparkan, poster iklan itu jelas memaparkan penggunaan warna oranye dan hitam seperti tajuk siri tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan perkembangan reka bentuk sejak tahun 2016 hinggalah sekarang. Bagi logo, tingkah huruf N sahaja merupakan ringkasan daripada logo yang sebelumnya. Walau bagaimanapun, ini bukanlah logo terbaru. Logo ini dihasilkan untuk aplikasi telefon pintar dan juga media sosial. Terdapat lengkung di bawah bahagian N dan ia menggunakan reka bentuk ribbon. Metafora yang dikaitkan dengan logo ini semuanya memberi reputasi yang baik, seperti seluler filem dan juga karpet merah. Logo ini juga dapat menarik mata pengguna kerana ia ringkas tetapi menyerlah. Bagi laman web pula, ia memaparkan pilihan filem dan rancangan tanpa had untuk penonton. Ia juga menekankan tentang perkhidmatannya yang fleksibel, yang membenarkan pengguna untuk membatalkan perkhidmatan bila-bila masa. Penonton juga boleh menggunakan Netflix untuk menonton apa-apa rancangan di mana-mana sahaja melalui pelbagai platform. Selain itu, ia juga menyenaraikan pelbagai kelebihan menjadi pengguna Netflix, seperti boleh menonton rancangan secara luar talian. Ia juga mesra kanak-kanak, oleh itu ia boleh menarik minat ibu bapa untuk melanggan. Ia juga menyediakan ruangan soalan lazim untuk memudahkan orang ramai membuat keputusan sebelum melanggan. Kita beralih pula kepada kempen periklanan. Netflix telah memaparkan satu iklan, iaitu "You will work in this town again. Until then, thank you." Iklan ini telah dipaparkan sebagai mesej Netflix kepada pelakon dan kru filem yang telah kehilangan kerja akibat pandemik COVID-19. Bagi slogan pula, Netflix telah melancarkan satu slogan, iaitu "One Story Away" pada tahun 2020. Slogan itu dilancarkan untuk menarik minat pelanggan. Ia juga memasarkan bahawa mereka mempunyai pelbagai pilihan rancangan daripada pelbagai genre yang sesuai dengan minat orang ramai. Pengguna dapat mengakses kesemuanya di hujung jari melalui Netflix. Akhir sekali, daripada aspek antarmuka pengguna ataupun lebih dikenali sebagai user interface, pada tahun 2021, Netflix telah melancarkan ciri Play Something ataupun mainkan sesuatu yang mencadangkan rancangan dan filem baharu yang belum ditonton oleh pengguna secara automatik. Ia mencadangkan filem atau siri televisyen dengan genre yang sering ditonton oleh pengguna. Ia juga boleh memainkan semula sesuatu episod dari siri televisyen ataupun rancangan yang sudah lama tidak ditonton oleh pengguna. Kesimpulannya, penambahbaikan dalam setiap reka bentuk grafik Netflix dari semasa ke semasa merupakan salah satu sebab Netflix kini semakin berkembang di seluruh dunia. Netflix menonjolkan identiti tersendiri melalui logo mereka, laman sesawang yang dibina juga mesra pengguna dan mudah difahami, poster movie juga kreatif dan menarik perhatian, penyampaian maklumat yang berkesan menjadikan pengiklanan dapat menarik lebih ramai pengguna. Dan akhir sekali, reka bentuk grafik Netflix sentiasa mengikut trend semasa. Sekian sahaja daripada grup Newbies. Terima kasih.